Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wa usalli wa usallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Saifuddin Nasution, Menteri Dalam Negeri, Saudara Sabrici, Pengurusi Felda, Pak Long Sulong, Ketua Peneroka, pengurusan pegawai Felda dan sahabat handai yang saya kasih sekalian. Saya rasa lega, seronok dia main sini ni. Tengok orang sambutan. Ya. Nampak orang Kedah ni berjenih juga. Cakap dengan sopan, hormat. Kemudian bila saya langkah parit tadi nak pergi salam, waktu dia kata, "Oi, Anwar ni macam dulu juga no." Memang macam dulu. Cuma depa je duk cerita lagu lain. Dia duk dengar depa, dengar saya ni, saya bercakap hari ni. Dia, ya, terima kasih banyaklah betul. Saya bercakap Kedah lah no. Baik. Ya. Dah betul, saya rasa bukan soal ramai ni, saya pergi mana-mana ramai. Tapi cara tu. Dia salam dengan rasa persahabatan dan mesra. Kemudian tanya khabar, ambil lama tak main, lama tak nampak, amboi menjadi beradik. Tentu mahal orang sik, orang baling semua ni tu. Terutama Januari ni. Jadi terima kasih. Baik, saya main hari ini bukan saya nak jawab orang yang duk maki hamun saya, bukan. Bagi saya politik ini, ya, dan tambah pula sekarang ni, ya. Saya pasal kes pekebun kecil getah miskin 74, saya sokong saya masuk lokap 2 tahun. Tapi orang kata, dia bukan reti orang miskin. Tak apa. Ya, baik. Tetapi yang saya nak beritahu di sini, Allah uji kita. Ya. Dan saya walaupun sekarang ni Perdana Menteri lah, tapi saya lalui zaman yang susah. Saya, Azizah, anak-anak, ya, masuk keluar jail seluruh hampir 11 tahun. Ya. Mula yang 3 hari lah, pasal saya sokong rakyat petani. Masa itu Perdana Menteri Siam namanya Tanom Titikacon. Jadi ada pembunuhan ke atas umat Islam di selatan Tai, orang petani. Jadi kami buat tunjuk perasaan. Masa itu bahasa saya, bangsat Tanom Titikacon. Mengapa membunuh umat Islam yang tidak bersalah? Masuk lokap 3 hari. Lepas tu pasal orang sek dengan balik, marah pasal harga getah. Tuan-tuan tak kena tangkap, saya pula masuk lokap 2 tahun. Tapi tak apa. Bagi saya ini semua ujian. Apa besar ujian kita? Tak. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat. Sahabat-sahabat berkumpul tanya, "Ya Rasulullah, ayun nasu asyaddu bala?" Karena susah sangat kita, makan susah. Dan tekanan oleh puak kafir Quraisy. Maka mereka tanya Rasulullah, di kalangan manusia ni, siapa yang teruk sangat ujian dan balak dan derita ni? Kita ingat kita lah, atau sahabat ingat mereka? Rasulullah tak jawab macam tu. Ayyun nasu asyaddu bala'an. Di kalangan manusia, siapa yang banyak menerima ujian? Rasulullah SAW jawab, Al-anbiya'u thummal amthal fal amthal. Yang paling banyak, jangan kita ingat kita ujian banyak, tak. Yang paling banyak para nabi. Mereka diuji paling keras. Lepas itu, thummal amthal. Orang-orang yang ikut, sahabat-sahabat. Kemudian,
Fal amsal, yang ikut yang disebut tabi'in tabi'in ila yaumiddin, sampai akhir. Jadi kita ni kalaulah diizinkan Allah dengan ikhtiar kita, pengorbanan kita, ada sikit rangkai belakang tu pun jadilah. Tapi jangan anggap ujian tu besar sangat. Tetapi ujian tu mendewasakan kita. Baik, saya susah dulu kena bercakap macam orang miskin. Baik, sekarang jadi Perdana Menteri, Menteri Kewangan. Tunggu apa lagi? Buatlah. Itulah sebab mengapa saya main Felda Lostang ni. Nak bagi tahu sendiri. Kemudian nak tanya habaq lagi. Tam mana lagi tak betul? Tam mana lagi kena perbaiki? Politik ni bukan sekadar janji. Boleh janji apa pun. Boleh menjadi langit, bumi, bulan, matahari. Apa sebut juga bulan tu. Boleh janji semua. Tetapi kena tunai. Dia politik ini jadi menteri, jadi Perdana Menteri, jadi menteri besar, jadi ketua menteri, bukan perlawanan pidato. Bukan duk pi mana-mana duk berlawan bercakap, apalagi mengatakan orang. Hari bercakap marah ke orang, maki orang. Ni penyakit apa ni? Cerita apa nak buat? Sebab tu saya kata, saya main sini, saya bukan nak jawab, saya nak ceritakan apa yang kita buat. Baik, saya jadi Perdana Menteri, alhamdulillah. Tapi tak jadi kerana pada masa itu keputusan tak pergi ke mana. Siapa pun tak dapat majoriti. Macam Siam lah ni. Siam dah 2 bulan pilihan raya, ada kerajaan ke? Tak ada. Makcik, tak ada kerajaan. Angguk pasal apa? Belum ada kerajaan. Raja tak lantik lagi kerajaan. Baik. Sebab tak ada yang ada majoriti. Raja kata hampa pakat, runding, ada majoriti, saya akan lantik. Macam tu juga Yang di-Pertuan Agong. Dia runding dengan Raja-Raja Melayu. Dia bagi pandangan. Kalau nak tubuh kerajaan, kena bersatu padu. Kalau tak bersatu padu, hampir berkelahi berapa lama, saya tak boleh lantik Perdana Menteri. Maka dia panggil Tan Sri Muhyiddin, panggil Ustaz Hadi Awang. Mereka kata, tak mau. Tak mau bersatu padu. Itu titah raja. Dia tak mau. Tak apalah, keputusan dia. Jumpa saya pergi dengan Saifuddin Nasution. Saya fikir tak mudah. Sebab kita dalam keadilan ni duk berlawan lama dengan mereka ni. Dan tu nak suruh pakat, tak mudah. Tetapi raja bila dia fikir, dia bagi pensayaan, dia tahu tak ada jalan keluar. Hampa kena pakat lah. Dua-dua nak jaga orang Melayu, dua-dua nak jaga Islam, dua-dua nak jaga kerajaan supaya kuat boleh bela nasib rakyat. Runding lah. Jadi sebab tu saya tak kata tak. Saya kata insya-Allah saya setuju dan saya cuba. Balik terus jumpa Datuk Seri Zahid, bincang. Dan tentunya dengan perlawanan kita nak tahu setuju apa dia. Prinsip perlembagaan, bahasa Melayu, bahasa rasmi, Islam agama persekutuan, Raja-Raja Melayu dan hak keseimbangan orang Melayu dan Bumi Putera, hak tu dua-dua sepakat. Saya ke, keadilan ke, DAP ke, Amanah ke, UMNO, MCA, MIC. Okey. Kalau gitu lain nak buat apa? Okey. Saya kata kalau nanti Anwar Perdana Menteri, ini syarat saya. Nombor 1, jaga negeri ini. Selamatkan. Tak mau dah amalan bagi balak ke orang. Kemudian bagi kontrak ke orang ni. Kemudian tak payah tender. Hang pakai mai baju Melayu pun hang sakau. Hang pakai kepiah pun hang sakau. Hang pakai kot pun hang sakau. Hang pakai serban pun hang sakau. Serupa semua boleh ada kekayaan. Jadi saya bincang kawan-kawan, lah ni boleh tak kita berhenti kerja ni? Kita berhenti, tak usah dah. Sebab orang susah masih ramai. Orang miskin masih ramai. Tapi pemimpin-pemimpin kaya raya dah tak ada pokok balak. Hasil dalam bumi pun dah sakau. Faham tu kan? Kalau orang Kedah tak faham, saya tak tahu. Ya,
Ini bukan fitnah, ini benar betul. Jadi bila tanya begitu, oh Anwar pun bawa. Dia bawa orang nak cari kelulusan nadi bumi. Bawa seorang peniaga daripada Indonesia. Nih, saya bawa peniaga menghadap Tuanku Sultan. Faham tak? Jangan duk gaduh orang raja-raja ni. Hang dah kena orang, dia kena satu lagi. Tak boleh. Saya menghadap raja. Apa saya bincang raja? Takkan nak cerita semua. Tapi saya bukan orang meniaga. Saya tak minta. Orang meniaga nak minta tu soal mereka. Dan takkan kita minta kelulusan pada raja, tak. Ini soal lain. Tapi saya nak cerita begini. Kerajaan perpaduan kita putus. Sudahlah. Semua ada silap dulu. Berhentilah kerja sakau-nyakau curi duit negeri ini. Tak usah dah. Jadi, setuju. Bila setuju, yang tu tubuh kerajaan. Baik. Bila tubuh kerajaan, mai bangkit soal Felda. Masa tu Saudara Sabri Cik belum lagi jadi pengurusi. Saya ambil file Felda. Itu yang dia terangkan oleh tadi Pak Long terang. Dia marah saya. Perdana Menteri bodoh. Perdana Menteri bohong. Dulu setakat Perdana Menteri tepi saja. Sebut je Anwar, Perdana Menteri tepi. Perdana Menteri tepi. Lain dia aku tengah nampak apa. Jangan takabur. Ya, ambil mentang-mentang saya tepi punya hina ni. Lah ni Perdana Menteri bodoh. Tak apalah, depa pandai nak buat macam mana. Depa lah kita depa pandai tak apalah bab tu. Baik. Tengok Felda, memang betul ada kelulusan. Jemaah menteri pun lulus. Tapi ni, lah ni saya Perdana Menteri ni, menteri pun ada. Berapa ratus keputusan jemaah menteri yang lulus dulu yang tak buat? Banyak. Lulus. Tapi fulus maafi. Lulus tapi tak lulus duit. Duit tak ada. Jadi dalam ini pun sama. Saudara saya tak bohong. Saya Allah uji. Lama, susah, duduk penjara, kena pukul setengah mati. Lah ni dia jadi Perdana Menteri. Saya tak bohong. Saya tengok file tak bayang lagi. Tak apalah soal teknikal saya tak mau panjang bab ni. Tapi saya kata kena tolong. Kalau tak tolong Felda, tak ada lah projek Felda. Nak buat jalan, nak pasang lampu, tak ada dah. Felda tak mampu kalau tak bayang duit ni. Maka saya pun sign. Berapa hari bulan saya sign? 27 hari bulan. Ni Jun. Bukan tahu sudah. Saya yang sign duit kelulusan tu. Ya. Kerana saya kata takkanlah pula nak beban orang Felda saya bila agak hutang begitu banyak. Maka saya sign. Tapi bukan itu saja. Dah tak apa, dia orang maki tak apa nak tu biar. Kalau orang Felda rasa Anwar bohong, terserahlah, tak apa. Saya tak ada fikir. Orang saya 25 tahun ni orang maki berbagai-bagai dah. Apa dia tak berkata saya? Ejen Cina, ejen Hindu, ejen Israel, ejen Amerika. Aku ni berapa ejen langsung ni. Tapi saya tak peduli. Maki banyak mana berbagai. Kalau Allah takdirkan Anwar jadi Perdana Menteri, jadi juga. Baik, lah ni nak buat apa? Saya tengok masalah Felda. Takat tu ke banyak hutang? Tak. Masalah kemiskinan banyak lagi. Saya nak cakap soal harga getah. Saya tengok Felda ni kawasan hampir keseluruhannya. Sabri Cik bangkit juga kepada saya. Pak Long merungut lama dah. Pilah kawasan Felda mana pun gelap malam. Betul tak? Lampu jalan tak ada. Betul tak? Baik. Saya tanya mereka perintah 3 tahun. Pasal apa tak pasang lampu jalan? Lah ni drive ke main? Cakap banyak. Buatlah. Bukan mahal sangat pun. Dalam 30 juta begitu. Baik. Saya jadi Perdana Menteri. Saya jaga Felda. Menteri bertanggungjawab soal Felda. Apa saya buat? Saya kata, berapa puluh juta perlu? Saya nak tahun ini juga pasang lampu jalan seluruh kawasan Felda tanah air. Ya. Betul. Marah. Pembohong. Dah dulu dah. Baik. Kemudian, saya dapat laporan. Kementerian Kesihatan sahkan berapa ribu seluruh Felda ini
yang sakit buah pinggang, yang kena pergi dialisis. Kena pergi, kalau di sini kena pergi alok stang. Tunggu berapa lama, berapa jam, queue. Belanja begitu tinggi. Jadi saya kata, tahun ini juga, di tiap rancangan, kita mula, tahun ini, 2023, kita letak pusat dialisis di wilayah Felda, satu pusat dialisis tiap kawasan Felda. Dengar mereka maki aku je. Kadang-kadang Aizah dia forward, abang, dia pun kata lagi, kata Azawi, tak usah dengar lah. Tengok muka abang sejuk cukup. Baik. Ada lagi. Sekolah-sekolah Felda. Mara di Felda. Internet akses tak ada. Suruh budak-budak mengaji. Tapi internet tak ada. Wi-Fi tak ada. Jadi, kita buat pusat connectivity itu ditambah. Dan baru ini bila kita ada persetujuan dengan Elon Musk, kita beli yang pasang kecil ni, boleh tak terbumbung, kelengkongan semua boleh guna. Itu untuk Felda kita luluskan. Ya. Kemudian saya runding lagi. Saya bagi arahan di mesyuarat Jemaah Menteri. Saifuddin ada. Apa arahan kepada Jemaah Menteri? Saya kata Felda ini kawasan jasa baik Allahyarham Tun Abdul Razak dulu lagi. Baik. Lah ni semua kawasan Felda di bawah Felda. Jalan masalah ke, sekolah rosak ke, klinik bidan ke, ataupun tadi masalah pusat dialisis buah pinggang, semua tak ambil tahu. Sebab kementerian lain tak masuk Felda. Apa arahan saya? Lepas jumpa Felda, jumpa orang Felda lepas hari peneroka tu, Pak Long Pak Long ingat kat saya. Yang tu lah, terima kasih dulu Pak Yung, hanya duk komplain saja. Tapi dia buat kerja dia. Dia sampaikan. Jadi saya sampai di Jemaah Menteri. Saya kata tiap kementerian, Fadlina, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan, tengok semua sekolah termasuk sekolah Felda. Yang mana daif, yang mana tandas rosak, yang mana lab rosak, saya nak repair tahun ini juga. Kita bagi laksana tu. Ada tak sekolah Felda yang tandas rosak? Ada. Tapi pemimpin politik bercakap berdegar-berdegar. Hampa perintah 3 tahun, tandas hampa tak repair. Negara Islam nak buat. Jamban merosak semua tak repair. Bagi betul hak boleh buat dulu. Ni cakap soal langit, bumi, cakap soal angkasa, soal bulan. Ni hak bawah. Jamban anak-anak bergaji pun hampa tak betul. Berapa belanja? 1.4 bilion ringgit seluruh negara termasuk sekolah-sekolah Felda. Jadi kalau ada pengetua, guru besar, PPD, pengarah pendidikan, ada di sini tak? Ada daripada Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan. Tak ada? Ada, baik. Mana? Pengetua tuliskan ada ni tanda rosak tak? Berapa tanda rosak sekolah? 60% rosak. Nasib baiklah muka ni yang depa balun tengah mati ni jadi Perdana Menteri. Kalau tidak nak abang, abang betul-betul. Siapa nak peduli di sekolah menengah Telui Kanan ni? Nama macam Telui. Lebih kurang Corok Tok Kun. Duduk mana? Corok Tok Kun. Dekat mana adik-beradik Corok Putih? Sepupu Corok Kudung. Ya. Jadi dah bagi senarai dah belum? Dah okey tengok. Daripada bagi senarai kerosakan. Okey. Alhamdulillah. Jadi saya bukan teori. Bila saya bagi arahan, menteri ambil tindakan, sekolah menengah kebangsaan Telui yang banyak tandas rosak diperbaiki. Ini sekolah anak-anak kita. Nak suruh mereka tahu kebersihan. Nak bagi mereka mengaji dengan selesa. Tandas duduk queue menjaga bujang lapuk. Piramli dulu kan. Queue panjang. Ini kita buat. Klinik kesihatan. Tapi bukan sikit, 1.4 bilion ringgit. Kemudian masalah kemiskinan. Kita bercakap pasal kemiskinan. Apa dia langkah pertama saya buat? Masa belanja Madani.
Saya noktahkan kemiskinan tegar seluruh negara tahun 2023. Apa makna kemiskinan tegar? Kita yang miskin ramai. Tapi uniform, baju sekolah boleh beli. Susu anak-anak boleh beli. Bila kemiskinan tegar ni, susu anak kecil, bayi pun tak ada duit nak beli. Uniform tak boleh beli. Kemudian nak suruh saya bercakap, hidup Melayu, hidup Islam. Ni, penyokong hang, susu pun tak boleh beli, tahu tak? Yang hang boleh bina mahligai, boleh ambil gaji banyak-banyak, ambil allowance, ambil tanah, ambil nadir bumi, ambil macam tu. Ada mola tu. Duk bersyarah. Selesai yang ni dulu. Sebab tu saya kata, berapa jumlah semua? Ada wakil pejabat daerah sini tak? DO tadi. Dia berbagi jumlah yang miskin tegar tu, ni. Seluruh senarai dan ada tindakan. Tengok. Saya tak mahu orang kata Anwar bohong, penipu, bercakap tak boleh percaya. Nasib baik Azizah kata abanglah Perdana Menteri. Tak boleh bercakap macam depa. Kena lembut. Kalau lembut tak ada orang dengar Azizah oi. Tambah mai Kedah pula. Tapi jangan mencaut. Jangan maki hamun. Dan jangan fitnah orang. Faham tak ni? Tu duk pilih orang macam tu pasal apa? Bila saya tanya faham. Tapi bila nak dia fikir nak hijau. InsyaAllah. Dah boleh bercakap boleh. Saya kritiklah Perdana Menteri. Perdana Menteri betul semua. Dah. Bagilah cadangan. Kritiklah. Tapi tak usahlah maki hari-hari. Teruk sangat. Baik. Noktah kemiskinan maknanya. Maknanya apa? Kita ada keupayaan selesaikan masalah kemiskinan ni. Yang tegar. Miskin ni ramai lagi. Tapi yang maknanya tegar ni maknanya nak beli susu, beli pakaian, nak makan, tak cukup duit. Jadi kita selesaikan yang DO saksi. Dah kita minta sedarai nama seluruh sek. Mana jumlah yang mana yang makan nak hidup susah bagi senarai. Kita cuba selesaikan dan saya kata selesailah tahun ni. Hak miskin, kuih-kuih kita berbetul. Tapi hak miskin tegar selesai dulu. Apa orang belasana dalam parlimen dia kata, ini Perdana Menteri Tambun ni mana ada boleh selesai masalah kemiskinan tegar. Ada kau cakap macam tu? Siapa dia Sayyidina Umar Abdul Aziz yang disebut Umar Al-Thani? Itu Umar dalam 2 tahun 3 bulan selesai masalah kemiskinan tegar. Sebab apa? Dia lurus. Dia tak bagi orang curi. Dia tak bagi ambil habuan kepada abang, adik, anak, bini. Tak bagi. Hentikan ini semua. Guna wang jaga negeri, jaga rakyat. Boleh tak buat? Boleh. Berapa lama dia ambil? Masa 2 tahun 3 bulan. Maknanya boleh. Kita ni minyak gas ada, bala ada, hasil bumi ada. Kalau kita hentikan cara sakau ni, tak usah dengar orang cakap bersih lah. Nampak lagi? Jangan terpukau, tertipu. Orang kata, kami bersih. Bersih apa? Kontrak apa sapu? Tanya aku Menteri Keuangan, fail ada kat aku lah. Saya bukan fitnah orang. Saya menyampah orang duk bercakap yang dia tak amalkan. Lima taqulu ma la taf'alun. Tak amalkan. Jadi, kalau negeri ni, 8 bulan kita perintah sudah lah ni. Dulu macam-macam orang kata tak apa. Saya nak beritahu, saya dengan kawan-kawan Jemaah Menteri, Datuk Seri Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri 1, Datuk Seri Fadilah Sarawak, Timbalan Menteri 2, Menteri Dalam Negeri, Menteri-Menteri semua ada. 8 bulan. Sampai hari ini, 8 bulan ini, belum ada satu kes
yang dia boleh bawa menteri curi balak, curi tanah, ambil komisen, curi dan rasuah. Belum ada satu kes sekarang. Tapi saya tak kata, kami bersih, kami... Tak. Saya kata, kita kena jaga negeri. Jadi saya minta kawan-kawan fahamlah. Bila kita minta bawa perubahan, ya, saya jaga Felda. Di Kedah ni ada Felda. Senang tak kerja kalau kita boleh berunding dengan baik? Ya. Ni duk nak suruh berunding orang duk maki kita hari-hari. Aku ni pun manusia juga. Betul. Dan saya pun sabar. Dulu Tun Mahathir apa saya tak buat kat saya? Terajang masuk dalam penjara. Pukul kena setengah mati. Azizah dengan anak-anak namanya jumpa pun tak boleh. Jumpa mula pakai cermin. Aku nak sentuh anakku pun tak boleh. Tapi bila kata nak kerjasama lah, nak bagi-bagi elok. Tapi dia buat perangai lagi tak payah. Apa pula sokong? Tahun 1999 dia batal semua peruntukan sekolah agama rakyat. Jadi ingat tak dulu? 99 semua sekolah agama rakyat termasuk di Kedah ni dibatalkan peruntukan oleh Perdana Menteri Tun Mahathir. Ni yang hampa maki ni lah ni yang bagi balik semua peruntukan sekolah agama di negeri Kedah dan di seluruh Malaysia. Sebab saya kah? Tak. Sebab perpaduan. Sebab kerjasama yang ada. Sebab Datuk Seri Zahid kata yes dalam yang ni. Sebab Datuk Seri Fadilah kata ya. Sebab DAP sokong. Nak marah DAP pasal apa? Saya tambah peruntukan untuk Islam. Lebih tinggi masa banding dengan daripada perintah. Daripada perintah ada peruntukan Islam? Ada. Saya bagi peruntukan Islam lebih tinggi daripada 3 tahun daripada perintah. Jawab Mahisat. Jawab macam tu, bukan maki orang. Tu dia naik tu. Baik. Jadi saya kawan-kawan guna peluang. Tak mana yang kita khianat kat Islam ni, bagi tahu Ustaz. Saya tanya depan depa. Tak mana aku khianat kat Islam? Tak mana aku khianat Melayu? Tak mana aku tukar bahasa Melayu? Tak mana saya tak tolong Melayu? Ni 8.3 bilion ringgit Felda ni 98% Melayu. Ni sekolah-sekolah yang macam cikgu di sekolah menengah kebangsaan Telui dan lain-lain. Yang rosak ni kebanyakan sekolah menengah kebangsaan. Tapi tak dibawa dulu. Tak buat. Ya. Sebab tu bila kita tanya, oh kami tak dan. Tak dan apa? Hampa 3 tahun. Saya baru 8 bulan. Ya. 3 tahun hampa tak ada masa nak buat. Kalau tak buat, tak apa, tunggulah dulu. Kalau tanya saya, kalau dah 3 tahun hampa tak reti nak buat, tunggulah dulu. Biar kami buat dulu, kalau tak boleh, baru hampa fikir nak ambil alih. Lah ni, pastikan kami di pusat dan di negeri, pakat dalam perpaduan, angkat martabat rakyat negara kita. Baik, ni harga getah. Saya pergi mana-mana, isu ini dibangkitkan. Dan 2 minggu yang lalu, saya dengar orang sampaikan kepada saya, TikTok, dia kata, dia jual getah harga RM2.4 5 duit. Saya terus teks kat Datuk Seri Fadilah, teks lembaga getah. Pasal apa? Saya yang naikkan harga getah. Daripada RM2.5, masa mereka dulu, saya naik RM2.7. Jadi tak boleh siapa-siapa beli kurang daripada RM2.7. Itu harga yang saya naikkan masa belanjawan madani. Dia memang kesan dia banyak, puluh juta je ramanya. Jadi, bagusnya lembaga getah. Ada yang pakai lembaga getah tak? Tak ada ya? Baik. Dia pi, saya bagi teks, hari tu juga pi jumpa orang tu dan bagi tahu ada cara. Kalau ada saudara yang kecil getah, jual atau dengan harga RM2.5 atau RM2.4 atau RM2.6,
kena isi borang kerajaan dan lembaga getah bagi balik duit, bagi cukup RM2.07. Dan tu kena ada cara dia isi. Itu buat sementara. Cukup tak cukup? Masih rendah. Masih susah. Sebab tu baru-baru ini saya tak boleh umum apa-apa yang baru sekarang. Walaupun ini program rasmi kerajaan. Kerana saya nak elak daripada masalah dengan peraturan dan SPRM dan Suruhanjaya Pilihan Raya. Saya bagi Perdana Menteri kena ikut. Tapi saya boleh umum apa yang dah bagi dah. RM2.07. Kalau beli, ambil resit, boleh ambil balik duit yang kurang tadi daripada lembaga getah Malaysia. Okey, itu satu. Keduanya, kita bagi tambahan tahun ini untuk nelayan, untuk pekebun kecil getah. Kita bagi tambahan 200, 300, musim tengkujuh, kita bagi tambahan lagi. Sudah saya dah umum benda-benda ni. Jadi tolong ingat, ini boleh kita buat kerana dasar kita memihak kepada rakyat. Dan saya nak beritahu, betul saya tak ambil gaji. Dia kata, hang dah kaya dah tak ambil gaji dah. Ni, puak-puak tu dulu segala tun-tun, kaya berbilion-bilion, dia pun ambil juga gaji. Aku tak ambil, hang tak terima kasih, tak apalah. Janganlah maki aku lagi, tak ambil gaji pun kena marah. Puak ni penyakit tahu tak? Kalau ambil gaji, tak apa, sama dengan dia. Tak ambil gaji, marah. Apa dah? Gaji menteri potong 20%. Sebab apa? Elong parlimen saya ambil. Gaji menteri, Perdana Menteri saya tak ambil. Tipu. Dia tak ambil gaji Perdana Menteri, dia ambil gaji Menteri Keuangan. Ni orang parti Islam ni. Bohong terang-terang. Boleh. Harus bohong. Pasal nak menang pilihan raya. Mana boleh? Saya tak ambil. Saya tak ambil gaji Perdana Menteri, saya tak ambil gaji Menteri Keuangan. Sebab apa? Saya malu. Saya hidup kembang, pergi mana-mana orang susah sokong saya. Toke-toke besar tak sokong saya. Ya. Jadi saya kata, besok bila ekonomi baik, saya dah tengok orang lega sikit hidup, saya ambil. Tahun ni tak boleh. Tahun depan tak boleh. Saya inginlah ekonomi naik. Baik, bagaimana ekonomi? Udah kata, ekonomi kita habis. Tan Sri Muhyiddin kata, Anwar Ibrahim ni bodoh. Tak kerti tadbir. 7 bulan tak ada apa pun. Saya nak jawab? Tak payah jawab. Tapi, ni, kemarin dulu, di Jerman, apa Ion apa? Infineon. Nak test, tahu tak tahu tu. Infineon, syarikat Jerman, teknologi yang besar. Dia ambil keputusan. Dia jumpa saya bulan sudah. Dia kata kita nak rekomen tapi ada persaingan di antara Malaysia atau dia nak bagi satu negara lain. Negara barat yang bagi insentif banyak kepada dia. Jadi mesyuarat lembaga dia 3 hari yang lalu di Jerman. Alhamdulillah. Lulus pelaburan besar 10 bilion euro, maknanya dalam hampir 30 bilion ringgit main sini. Di mana? Saya hantar ke Kulim High Tech. Ya. Ada orang Kedah yang maki saya fikir tak. Saya fikir rakyat Kedah. Saya fikir anak muda dapat kerja. Dapat cari tak? Dia pergi tanya orang Kedah tak? Dia pergi tanya saya nak labur atau tidak. Dan saya sokong, saya akan bagi kerjasama penuh kerana Kulim High Tech itu projek persekutuan, bukan projek negeri. Jangan kami ada. Ni keputusannya MITI dan saya bagi keputusan. Alhamdulillah. Pergi tengok keyakinan kepada kerajaan sekarang. Elon Musk, kalau kita tengok berita-berita sekarang, riuh di Indonesia. Mengapa Elon Musk tak pergi di Indonesia dan pilih sampai ke Malaysia? Saya tak pergi pun lagi di Texas pejabat dia. Dia minta telefon kepada cakap dengan saya. Saya bercakap. Dan dia kata, okey, Perdana Menteri, saya setuju. Saya buat ibu pejabat besar di Cyberjaya tahun ini juga. Jadi dia dah beli bangunan dan tahun ini dia minta saya rasmikan pejabat baru Tesla. Elon Musk orang yang paling kaya nombor 1 di dunia. Dia pilih Malaysia. Syarikat Aramco, syarikat Arab Saudi, syarikat minyak terbesar Aramco.
Pengurusi dia telefon, jumpa saya masa persidangan energi baru-baru 2 bulan yang lalu, dan bagi tahu Aramco akan perbesarkan pelaburan dia di Johor. Kebetulan Buah Duli Yang Maha Mulia Yang Pertuan Agong menunaikan fardu haji, jumpa Muhammad bin Salman, Putera Diraja dan Perdana Menteri Arab Saudi. Apa Putera Diraja sebut? Sampai salam ke Anwar Perdana Menteri dan bagi tahu Arab Saudi telah putuskan untuk jadikan Malaysia pusat pelaburan bagi Asia Tenggara. Alhamdulillah. Geely ini syarikat kereta yang terbesar, di antara terbesar di dunia. Dia dah beli Volvo, dia beli apa lagi? Volvo dia dah beli, dia bekerjasama dengan Proton. Saya jumpa dia 2 kali. 2 minggu lalu dia tulis surat kepada saya, Mr. Prime Minister, 10 muka surat. Saya setuju jadikan Tanjung Malim pusat pembinaan kereta terbesar di Asia selain daripada negara China, dan perbelanjaan awal 10 bilion ringgit. Maknanya anak-anak muda, TVET dan sebagainya ada peluang pekerjaan. Bukan sekadar bawa motor pegang bendera, tak. Yang tu sementara masa pilihan raya. Saudara, ini kita ingat, duduk saja, buat kerja. Oh, dia pergi makan angin, guna duit negara, pergi cuti. Ni, saya pergi macam ke Vietnam, pergi pagi, lepas subuh, malam balik sampai pukul 1. Kerja. Cari peluang perniagaan. Esok insya-Allah sebelum maghrib, sahabat saya, Presiden Tayyip Erdogan, minta nak telefon dengan saya. Saya baru dalam kereta nak mai ke Jeneri ni. Bukan kereta helikopter. Dia marah, Anwar naik helikopter. Lah ni helikopter kerajaan VIP aku naik. Hang tahu tak? Anak sakit hati pasal apa? Kerajaan punya, bukan aku punya. Tapi hang tak boleh pakai. Perdana Menteri boleh pakai tu. Tapi tengok benda-benda macam tu jadilah. Baik. Tayyip Erdogan, Presiden, dapat mesej, dia nak bercakap, dan oleh kadang-kadang orang kata, ni bohong melawak, saya nak rakam. Masa dia bercakap dengan saya tu, saya nak buat video, lebih senang. Ataupun kalau telefon pun, biar rakam. Saudara, ini imej Malaysia sekarang ni. Dia tak komanda. Alhamdulillah. Bukan sebab Anwar. Sebab dia tahu negeri ini aman. Kerana kerjasama polis, tentera, buat kerja. Jadi negeri ini aman. Sebab tu saya jaga polis. Saya jaga tentera. Saya bagi 200 juta ringgit kepada polis. 200 juta ringgit kepada tentera. Repair rumah-rumah mereka yang rosak. Lepas tu, politik stabil. 4-5 tahun duk goyang. Sani sakit tukar Perdana Menteri macam, Pengulu pun lama lagi, Ketua Kampung pun lama. Tapi Perdana Menteri tukar banyak. InsyaAllah, doa tuan-tuan, kita kuatkan pilihan raya dan kita pastikan kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan kekal sampai pilihan raya akan datang insyaAllah. Untuk apa? Ni selesai masalah Felda. Ni saya sebut ni sebahagian kecil. Selesai dah. Datuk Seri Zahid bagi tahu saya, dia akan bincang lagi supaya TVET bagi tumpuan kepada anak Felda. Saya bawa jemaah menteri, veteran-veteran tentera yang tak ada pencen, yang baru pencen, bagi peluang kerja. Ini semua keputusan-keputusan baru. Hampa boleh maki aku, tapi aku nak tanya, 3 tahun hampa buat apa? Bagi kontrak Jana Wibawa, hampa sakau. Buat tebatan banjir, sakau. Kemudian buat laporan kepada SPRM, Anwar tak boleh ulang kata sakau. Tahu pula takut. Saya tak peduli, saman lah. Mai banyak lagi saman. Lagi banyak saman, lagi terbongkar cerita mereka. Yang saya tegur ni sebab apa? Apa maki orang ni tak Islam. Khianat kepada Islam dan Melayu. Dan kami ni bersih. Tak betul. Jadi oleh itu saya nak rayu kawan-kawan. Felda ini kubu. Felda ini punya sejarah sendiri.
Felda ini jasa marhum Tun Abdul Razak. Ya. Dan saya setakat ini sebagai Perdana Menteri, Felda di bawah saya. Orang tanya, pasal apa tak bagi pada orang lain? Tak. Saya tahu masalah Felda. Saya nak selesai perkara-perkara pokok Felda. Kalau bila nampak boleh selesai perkara pokok Felda, baru saya nak serah kepada menteri lain jaga. Lah ni Felda di bawah Perdana Menteri. Sebab dia itulah. Kerana masalah banyak dan saya tak mau ambil sikit selesai. Dan saya dah bagi mandat penuh kepada pengurusi Felda yang baru, Sri Sabri Cik, kerana saya tahu dia ada keupayaan dan dia serius nak selesaikan masalah ini. Saya kata, jalan kerja. Kalau ada masalah, bagi tahu kepada saya. Dan percayalah, insya-Allah, in uridu illal islah mastata'. Saya akan cuba seperti doa Nabi Allah Syuaib alaihi salam. Akan ku cuba bawa perubahan sedaya upaya aku. Tapi kerana sistem negara kita ini memerlukan sokongan rakyat, maka untuk Felda, saya mau Felda dan peneroka Felda, generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, tunjuk komitmen yang baik. Kerana saya, sedaya upaya kita, saya dalam masa yang singkat ini, telah saya cuba sebanyak mungkin. Tak ada siapa yang boleh nafikan. Dalam 6 bulan yang lalu, selain 83 bilion, tak terfikir soal internet, soal pusat dialisis, soal sekolah repair. Kita cuba soal sekolah daif tadi ya. Lampu jalan berpuluh tahun ini kita cuba selesaikan. Baru berapa bulan? 8 bulan. Bayangkan kalau kita boleh pegang 5 tahun. Saya tak lupa jasa orang Felda, InsyaAllah. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih kepada Saudara Sabri Cik dan semua yang membantu menjayakan program hari ini. Dan berasa macam tak tolong balik ya tu. Main-main. InsyaAllah bila keadaan bagus, keputusan bagus, kita main lain insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada